Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada rakan-rakan FB yang turut serta di pagi bersama FB Live NIOSH. Sebagai permulaan, saya mewakili pihak NIOSH mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan FB sekalian. Walau di mana pun anda berada, diharap tuan-tuan dan puan-puan semua dalam keadaan yang sihat pada hari ini dan hari-hari yang berikutnya. Jadi saya yakin penonton-penonton mesti ada yang berada di rumah dan juga berada di pejabat. Walau di mana pun tuan-tuan dan puan-puan berada, kami dari pihak NIOSH berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat mematuhi segala SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dalam usaha kita bersama-sama mencegah penularan wabak COVID-19 ini. Yang mana pada ketika ini, untuk maklum tuan-tuan, yang tuan-tuan sedia tahu, sedia maklum, angka kes COVID pada hari ini adalah masih lagi tinggi. Dan kami menyeru supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak mengambil ringan berkaitan perkara ini. Dan juga suka untuk saya ingatkan tuan-tuan dan puan-puan untuk klik butang like dan share video ini, Ostok pada pagi ini, supaya kita dapat berkongsi video ini kepada rakan-rakan Facebook kita yang tidak dapat bersama-sama turut serta dalam perkongsian yang disampaikan oleh pihak NIOSH pada pagi ini. Okey, jadi kita masih bersama pada sesi Ostok yang mana pihak NIOSH sentiasa membawakan topik-topik yang terkini berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Untuk makluman penonton-penonton Facebook Live NIOSH, perkongsian Ostok ini dibawakan khas daripada bahagian penyebaran maklumat NIOSH dan bersama saya Encik Firdaus daripada bahagian IT, yang mana Ostok atau perkongsian pada petang ini akan berterusan setiap minggu. Jadi diharap tuan-tuan dan puan-puan boleh klik butang like Facebook NIOSH untuk mendapatkan perkongsian terkini yang mana kita sentiasa bawakan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia. InsyaAllah pada pagi ini kita akan berkongsi serba sedikit mengenai how to comply with the regulation in working at height, ataupun dalam bahasa Melayu dia macam mana kita nak complykan regulation dalam bekerja di tempat tinggi. Jadi saya akan slide saya akan gunakan dalam bahasa Inggeris dan tuan-tuan tak perlu risau untuk saya punya pembentangan, saya akan gunakan dalam bahasa Melayu lah. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pertanyaan, sebarang komen ataupun soalan-soalan yang berada di minda di fikiran tuan-tuan, tuan-tuan boleh ajukan terus di ruangan komen Facebook Live ini. Dan insya-Allah saya akan cuba menjawab segala persoalan yang dilontarkan oleh tuan-tuan dan puan-puan di akhir sesi nanti. Okey, dan sekiranya lah kita kesuntukan masa, kami akan menjawab soalan-soalan yang kita terima daripada tuan-tuan dan puan-puan secara personal. Okey, sebelum saya mulakan Ostok pada pagi ini, saya perkenalkanlah diri saya Muhammad Hairul Farid bin Muhammad Fuadi daripada Technical Officer Fall Protection Equipment Testing Laboratory daripada Consultation Research and Development Department CRD di NIOSH Bandar Baru Bangi. Okey, jadi perkongsian pada pagi ini kita akan berkongsi berkaitan dengan perundangan di tempat tinggi, bekerja di tempat tinggi. Okey, dan yang kedua, personal protective equipment yang digunakan ketika bekerja di tempat tinggi. Dan topik yang ketiga yang kita akan kupas berkaitan dengan pengujian peralatan bekerja di tempat tinggi. Okey, ini adalah antara topik-topik yang kita akan kupas pada hari ini. Okey, yang pertama, tuan-tuan dah sedia maklum working at height sinonim dengan perkataan wah. Jadi mana-mana tuan-tuan pergi
training latihan khusus. Bila tuan-tuan dan puan-puan nampak perkataan wah ni, dia mestilah merujuk kepada working and hide. Dan working and hide ini kita boleh takrifkan ataupun definisi dia sebagai satu-satu kerja ataupun aktiviti yang dijalankan di bawah ataupun di atas ground level yang menggunakan laluan keluar dan masuk, kecuali yang menggunakan ketika kita menggunakan permanent staircase lah, yang mana boleh menyebabkan seseorang itu ataupun pekerja itu jatuh pada jarak yang boleh menyebabkan kecederaan pada diri pekerja tersebut. Okey, pengertian ini termasuklah kerja dalam ataupun tempat yang dinaikkan. Contoh, kita menggunakan tangga lipat, tangga yang ada di rumah, tangga yang ada di tempat kerja. Itu adalah contoh-contoh tangga yang kita akan gunakan untuk kita reach tempat-tempat yang tinggi. Okey, yang kedua, ia berhampiran bukaan lantai di mana terdapat satu opening, yang mana opening tersebut boleh menyebabkan seseorang itu jatuh. Itu pun dikira, kita mengambil kira sebagai working and hide. Dan mana-mana tempat ataupun edge yang kita panggil sebagai kata lain, kita panggil tepian lah, ataupun bucu-bucu yang boleh menyebabkan seseorang itu jatuh, yang tiada edge protection. Yang ketiga ialah berkaitan dengan tempat-tempat ataupun kawasan kerja yang tidak mempunyai permukaan kukuh. Dan dari situ seseorang boleh jatuh daripada aras lain, daripada aras, contoh sebagai contoh, aras 1 ke aras 2. Okey, berkaitan dengan perundangan OSHA 1994 ataupun kita panggil sebagai Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan lah. Okey, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 ini merujuk kepada beberapa peranan lah. Yang pertama, peranan daripada majikan. Okey, untuk Section 15 Subsection 1, iaitu peranan kewajipan am majikan dan orang yang bekerja sendiri terhadap pekerja-pekerjanya. Yang mana section ini memperuntukkan adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri untuk memastikan keselamatan pertama, yang kedua kesihatan, dan yang ketiga kebajikan semasa bekerja terhadap semua pekerja dia. Okey, untuk yang kedua, ini peranan majikan juga. Section 15 Subsection 2C adalah menjadi tanggungjawab seseorang majikan atau orang yang bekerja sendiri untuk menyediakan pertama maklumat, yang kedua arahan, yang ketiga latihan, dan yang keempat penyeliaan terhadap semua pekerja mereka. Okey, dan untuk yang ketiga adalah peranan pekerja tersebut. Okey, peranan pekerja adalah pekerja tersebut wajib bekerja mengikut undang-undang dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh majikan mereka, iaitu Section 24 Subsection 1D. Dan sekiranya majikan melantik mana-mana trainer provider pada waktu tersebut, termasuk juga dalam ketetapan Section 24 Subsection 1D tersebut. Okey, kemudian kita akan lihat kepada akta yang kedua, iaitu FMA ataupun kita panggil sebagai Factory and Machinery Act 1967. Okey, merujuk kepada Peraturan 12 Safety, Health and Welfare Regulations 1970. Jika seseorang dikehendaki bekerja pada sesuatu tempat dari mana pekerja tersebut mungkin terjatuh dari setinggi lebih 10 kaki, jadi maka hendaklah disediakan cara-cara termasuk penggunaan peralatan pencegahan jatuh. Okey tuan-tuan, boleh faham dekat sini? Okey, jadi kita tengok daripada Hi Mr. Devon, dan juga terima kasih kerana sudi serta Ostok pada hari ini, Encik Arjuna Beta, dan juga
Encik Eng Pei Kuang. Selamat pagi daripada Encik Jimmy. Okey, terima kasih kerana sudi serta pada pagi ini. Okey, jadi kita teruskan dengan yang ketiga, Guideline for the Prevention of Falls at Workplace 2007 yang dikeluarkan oleh JKKP, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Okey, untuk garis panduan ini, skop dia adalah termasuk diguna pakai untuk pelbagai situasi kerja di mana pekerja diletakkan dalam kedudukan yang mungkin seseorang itu boleh jatuh. Okey, di mana sekiranya terjadi insiden jatuh ataupun pekerja tersebut terjatuh dari mana-mana ketinggian yang boleh mengakibatkan kemudaratan, dan beberapa jenis peralatan pencegahan jatuh harus digunakan. Okey, perlindungan jatuh tersebut harus dibekalkan oleh majikan dan digunakan di mana-mana tempat sekiranya pekerja berisiko jatuh dari 2 meter ataupun lebih. Ini adalah berdasarkan best practice yang kita terima pakai, dan perbezaan daripada kecederaan ataupun impact kecederaan jatuh tersebut bergantung kepada jenis ketinggian ataupun jarak seseorang itu jatuh. Okey, dan kemudian kita akan proceed dengan personal protective equipment ataupun kita biasa dengar PPE, kita sebut PPE. Dalam bahasa Melayu dia adalah kelengkapan perlindungan diri. Okey, yang pertama adalah full body harness. Ini adalah tuan-tuan perlu lihat yang mana peralatan-peralatan ini perlu mengikut spek ataupun spesifikasi yang ditetapkan, yang mana kita sekarang ni di Malaysia kita akan merujuk kepada Malaysian Standard lah. Okey, untuk full body harness ni kita akan lihat kepada apa function sebenarnya full body harness ni, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk full body harness ini ia adalah satu alat sokongan badan bagi fall arrest purposes lah. Dalam bahasa Melayu untuk full body harness kita panggil abah-abah, tapi kita jarang dengar lah perkataan abah-abah tersebut. Kita biasa panggil full body harness. Okey, untuk full body harness ni terdiri daripada antara komponen dalaman dia lah. Yang pertama compress strap, fitting, buckle, fall arrest attachment ataupun kita panggil D-ring lah. Dan juga elemen-elemen tambahan yang dipasang pada full body harness ni lah untuk menyokong keseluruhan badan seseorang ataupun pekerja yang memakai itu, dan bertujuan untuk menahan si pemakai ataupun pekerja semasa jatuh dan juga selepas jatuh. Okey, untuk kita akan fokus kepada material dan construction full body harness ni ya. Yang pertama webbing dan juga dia punya sewing dia. Okey, yang pertama dia haruslah perbuat daripada filament ataupun synthetic fiber yang sesuai mengikut keperluan keperluan penggunaan di tempat kerja tersebut. Dan yang kedua kita akan tengok breaking tenacity dia, yang mana synthetic fiber tersebut perlulah tahan dalam standard yang kita rujuk, iaitu Malaysian Standard, at least minimum 0.6 Newton. Dan dekat full body harness tuan-tuan dan puan-puan yang tuan-tuan biasa pakai, tuan-tuan biasa lihat ni, terdapat primary dan juga secondary strap yang puan-puan perlu tahu. Yang mana primary strap at least perlu mempunyai keluasan ataupun kita panggil dia jarak dia daripada hujung ke hujung 40 mm.
Dan untuk secondary strap sekurang-kurangnya 20 mm. Okey. Primary strap ni adalah strap utama untuk menyokong badan ataupun tekanan semasa terjadinya insiden jatuh dan juga selepas jatuh. Manakala strap yang kedua ialah strap sokongan, yang mana itu hanyalah untuk strap penambahan elemen-elemen mengikut kesesuaian kerja yang akan dijalankan oleh pekerja tersebut. Okey. Yang ketiga adalah thread pada webbing tersebut. Ini agak penting untuk tujuan pemeriksaan pada masa akan datang. Okey, di mana benang yang digunakan haruslah secara fizikal dengan anyaman yang pertama, dan mempunyai warna yang kontra. Ia bertujuan untuk memudahkan pemeriksaan visual. Biasanya kita akan selepas penggunaan kita akan ada buat satu pemeriksaan. Jadi sekiranya lah warna benang tersebut dalam warna yang sama, ia akan menyukarkan untuk kita mengenal pasti sekiranya ada koyak, ada benang tercabut, ada kesan jahitan terkoyak. Ia akan menyukarkan kita. Jadi itulah tujuan benang tersebut perlulah warna-warna yang berbeza. Okey. Dan yang keempat, metallic part. Okey. Metallic part ini kita perlulah mematuhi ataupun mengikut spek keperluan dalam corrosion, ataupun kita panggil sebagai kita biasa akan test melalui salt spray lah. Kita akan test, kita akan uji metalik ataupun logam tersebut, dan kita akan melihat hakisan adakah ia mengikut keperluan ataupun tidak menepati piawaian. Okey, yang kedua adalah energy absorber bagi peralatan pencegahan jatuh ini. Okey, energy absorber adalah peralatan atau komponen bagi fault resistor yang direka untuk menghilangkan ataupun menyerap tenaga ataupun impak yang terhasil semasa jatuh, dan dia akan meminimumkan kecederaan. Kalau kita bernasib baik, ia akan mencegah kecederaan. Okey, energy absorber ini boleh dikeluarkan, tapi sekiranya lah penggunaan energy absorber ada insiden jatuh yang berlaku di tempat kerja, energy absorber ini tidak lagi boleh digunakan, dan energy absorber itu haruslah diasingkan dan dilupuskan, kerana penggunaan energy absorber ini adalah hanya sekali sekiranya energy absorber ini telah full deploy. Jadi tuan-tuan tidak boleh gunakan tuan-tuan kena ambil maklumlah berkaitan perkara ni, sebab ini adalah fault resistor yang kita bergantung, yang kita harapkan semasa bekerja di tempat tinggi. Jadi antara maklumat-maklumat yang tuan-tuan perlu tahu berkaitan energy absorber ini, ia adalah yang pertama, berkaitan dengan jenis energy absorber yang tuan-tuan gunakan, maximum length yang energy absorber tersebut bagi, dan juga material yang energy absorber diperbuat. Okey. Jadi kebiasaannya material yang digunakan adalah daripada material polyester. Okey. Kemudian kita akan kita akan teruskan dengan fall protection equipment testing, yang mana tuan-tuan perlu tahu kenapa peralatan pencegahan jatuh tuan-tuan perlu diuji. Okey, yang pertama adalah untuk memastikan peralatan pencegahan jatuh yang tuan-tuan gunakan di tempat kerja comply ataupun
selari dengan standard yang ditetapkan ataupun piawaian yang ditetapkan. Dan yang kedua, seperti yang tuan-tuan sedia maklum, pada masa kini si RIMDOS telah menjalankan beberapa pensijilan bagi personal protective equipment ni, PPE. Jadi akan datang kelengkapan pelindungan diri ni yang kita gunakan ni perlu disahkan dan disertified. Jadi tuan-tuan perlu tahu maklumat ni untuk tuan-tuan sentiasa peka dengan peralatan yang tuan-tuan gunakan. Okey. Jadi saya akan tunjukkan sedikit kepada tuan-tuan bagaimana pengujian peralatan pencegahan jatuh dijalankan di Makmal Fall Protection Equipment Testing Laboratory, dan tuan-tuan dapat gambaran macam mana insiden jatuh tu berlaku dan apa impak dia. Okey, seperti yang tuan-tuan lihat sebentar tadi, itu adalah gambaran macam mana insiden jatuh setelah insiden jatuh berlaku. Kalau tuan-tuan boleh nampak tadi, ada satu video yang menunjukkan harness tu telah terputus dan torso dummy tersebut jatuh terus ke lantai. Tapi lantai yang kita gunakan di menara ni adalah pasir. Okey, sebelum saya lebih terperinci berkaitan dengan pengujian peralatan pencegahan jatuh, saya terangkan serba sedikit berkaitan dengan Makmal Fall Protection Equipment Testing, yang mana makmal ini adalah salah satu makmal yang beroperasi di bawah satu pusat yang dinamakan sebagai OSHAT ataupun OSH Hazard Evaluation and Control Technology Center, yang mana OSHAT ini mempunyai 13 buah makmal yang beroperasi. Sebagai contoh, Dust Mask Laboratory, DML, dan juga Chemical Hazard Laboratory. Dan kita juga mempunyai 2 buah makmal di wilayah selatan NIOSH Johor, iaitu Human Ergonomic and Assessment Laboratory dan Environment Ergonomic Laboratory, IL. Okey. Jadi perjalanan bagi makmal Fall Protection Equipment Testing ini bermula pada tahun 2017, di mana di bawah rancangan Malaysia ke-11, NIOSH Malaysia telah diberi tanggungjawab untuk membangunkan sebuah makmal pengujian yang akan digunakan untuk menguji dan memastikan komponen ataupun peralatan pencegahan jatuh yang digunakan oleh pekerja di Malaysia mengikut standard yang ditetapkan di Malaysia. Okey, pembinaan bagi makmal FPTL ini bermula pada tahun 2017 dan siap sepenuhnya pada tahun 2018, dan kita mula beroperasi pada suku kedua tahun 2018 tersebutlah. Dan untuk memastikan dan kecekapan kaki tangan yang mengendali atau mengoperasi makmal ini, satu latihan telah dijalankan di testing facilities Korea Occupational Safety and Health Agency ataupun KOSHA di Korea pada September 2017. Dan lanjutan daripada latihan tersebut, kita telah menjalinkan memorandum persefahaman pada tahun 2019. Kemudian makmal FPTL terus mengembangkan terhadap kualiti, kompetensi, dan kami telah melalui proses untuk akreditasi oleh Jabatan Standard Malaysia, dan pada tahun 2021
makmal FPTL secara rasminya telah dipersijilkan oleh Jabatan Standard Malaysia bagi ISO 17225, dan kita telah menjalankan beberapa pengujian bagi pensijilan DOSH SIRIM labeling. Okey, ini adalah lokasi makmal kami, dan gambar di sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan itu adalah menara dinamik kami lah daripada luar. Kalau tuan-tuan berkelapangan, bolehlah turut hadir di makmal kami dan boleh melihat fasilitis yang kami ada, yang mana fasilitis ini terdapat hanya di NIOSH Bandar Baru Bangi. Okey tuan-tuan dan puan-puan, makmal Fall Protection Equipment Testing ini mempunyai 3 objektif utama. Yang mana objektif yang pertama adalah menyediakan perkhidmatan pengujian bagi komponen peralatan pencegahan jatuh yang digunakan di Malaysia. Dan objektif yang kedua, untuk memastikan dan mengesahkan peralatan pencegahan jatuh yang digunakan di Malaysia mengikut piawaian yang ditetapkan. Dan objektif yang ketiga, menyediakan khidmat fasilitis bagi tujuan penyelidikan, pembangunan yang berkaitan dengan peralatan pencegahan jatuh. Jadi kami sentiasa terbuka untuk agensi-agensi luar ataupun institut-institut kemahiran ataupun institut-institut pendidikan untuk turut serta dalam menjalankan kajian berkaitan peralatan pencegahan jatuh, dan kita amat pintu kita sentiasa terbuka untuk menjemput pihak-pihak luar ataupun pihak-pihak yang berminat untuk datang ke makmal kami dan melihat fasilitis kami, dan kita boleh membuat satu perubahan berkaitan dengan pengujian peralatan pencegahan jatuh di Malaysia ini. Okey, ini adalah carta organisasi bagi makmal FPETL yang mana diketuai oleh Pengurus Besar CRD Encik Khairul Nizam bin Mustafa yang merangkap sebagai Orsyad MR. Dan penasihat makmal ini adalah teknologis Haji Muhammad Isa bin Haji Baruji. Kemudian saya Muhammad Hairul Farid bin Muhammad Fuadi sebagai pegawai teknikal, dan juga Encik Fazli bin Ismail. Jadi setiap pengoperasian di makmal dan pengujian ini akan dijalankan oleh saya sendiri dan juga Encik Fazli. Di mana pengujian di makmal kami ataupun makmal FPTL ini terbahagi kepada 3 pengujian utama. Yang pertama adalah Dynamic Performance Test, yang kedua Static Strength Test, dan yang ketiga adalah Conditioning Test. Okey, ini adalah pengujian utama yang kita jalankan untuk peralatan pencegahan jatuh. Okey, ini adalah contoh-contoh rujukan bagi pengujian ini, yang mana kita akan merujuk kepada Malaysian Standard bagi piawaian Malaysia, dan juga untuk international standard kita akan merujuk kepada EN Standard, yang mana dia akan terbahagi kepada beberapa komponen. Jadi kita akan merujuklah, bila kita akan testing untuk satu komponen, kita akan merujuk standard komponen tersebut. Dia ada berlainan standard yang tersedia. Okey, ini adalah antara komponen-komponen yang kita akan uji, dan akan datang kita akan buat penambahan untuk komponen-komponen lain. Dan setakat ini kita menguji full body harness, lanyard, connector dan energy absorber. Jadi untuk akan datang mungkin kita akan tambah peralatan-peralatan yang lain lah, elemen-elemen yang lain, insyaAllah. Dan itulah untuk komponen-komponen ini, kita akan uji mengikut Malaysian Standard, dan kita akan melihat kepada performance dan juga prestasi peralatan yang akan kita gunakan. Jadi untuk pengujian ini kita akan ambil secara random sampling bagi setiap lot ataupun setiap batch lah. Okey, ini adalah facilities ataupun kemudahan pengujian yang pertama,
iaitu Universal Testing Machine. Okey, Universal Testing Machine ni biasanya kita nampaklah dekat institut pendidikan ada, dekat industri manufacturer pun ada, dan penggunaan Universal Testing Machine ni adalah general. Yang berbezanya adalah spesifikasi mesin tersebut dan juga jig yang kita gunakan. Jadi jig yang kita gunakan ni adalah khas untuk peralatan pencegahan jatuh yang kita tempah daripada pembekal. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Universal Testing Machine ini mempunyai dua mode kapasiti. Yang pertama adalah tensile mode dan juga compression mode, yang mana mesin ini mampu menarik sehingga 100 kN. Okey, ini adalah gambaran ataupun jig-jig yang kita gunakan di Universal Testing Machine. Jadi tu, kalau tuan-tuan boleh nampak dekat sini, kita boleh nampak untuk full body harness kita akan gunakan torso dummy sebagai kita punya jig, dan untuk energy absorber kita akan gunakan jig yang khas diperbuat untuk mesin ini. Okey, ini adalah contoh untuk pengujian bagi alat seperti komponen ataupun komponen seperti konektor. Jadi kita nak dapat keyakinan betul ke peralatan pencegahan jatuh ini yang kita gunakan ni cukup kuat. Jadi pentingnya ujian static strength ni adalah untuk mengenal pasti dua aspek penting. Yang pertama adalah adakah komponen ataupun peralatan tersebut dapat menahan beban tertentu, sebagai contoh berat pekerja tersebut yang menggunakan komponen. Dan yang kedua, komponen tersebut dapat mencapai ultimate braking strength ataupun tidak, iaitu keupayaan maksimum sesuatu komponen. Jadi kita bekerja di tempat tinggi ni, kita akan menggunakan komponen tersebut. Sekiranya insiden jatuh berlaku, dapat tak ada sustain impact tersebut. Itu fungsi utama kita akan menjalankan static strength ini. Okey, untuk facilities yang kedua adalah Dynamic Performance Testing Tower. Yang mana seperti saya maklumkan tadi, ini adalah gambaran kita punya Dynamic Performance Testing Tower daripada luar. Dan di sini kita akan jalankan Dynamic Performance Test lah. Dan Dynamic Performance Test ni kita akan jalankan based on real situation. Kita akan buat simulasi. Dan kita akan kita akan drop harness ataupun komponen tersebut daripada satu anchor ke tempat yang mana ketinggian 4 meter. Dynamic test ni bertujuan untuk menguji keupayaan keseluruhan sistem tersebut, sama ada dapat bertindak balas ataupun tidak semasa ada perubahan impact yang secara tiba-tiba. Seperti yang kita tengoklah, macam insiden jatuh, dia akan bila ada insiden jatuh, dia akan harness tersebut akan ditekan secara mengejut ataupun sudden impact lah. Jadi komponen tersebut adakah selamat ataupun tidak kalau dikenakan impact yang mengejut. Jadi kita akan check, kita akan test dekat sini, kita akan uji dekat sini. Jadi di sini kita akan uji antara komponen yang kita akan uji adalah energy absorber, dan yang kedua adalah full body harness tersebut lah sendiri. Okey, ini adalah contoh gambar selepas kita menjalankan dan sebelum kita menjalankan test lah. Dan kita akan kebiasaannya di sini kita akan menjalankan test secara daily ataupun kita akan selesaikan test untuk dynamic tower secara harian. Kita tak akan drag sebab kita akan melihat kepada
peralatan tersebut secara terus, dan kita tak nak peralatan tu disimpan dan kita sentiasa tertunggu-tunggu. Macam mana keputusan dia? Jadi amat pentinglah pengujian dinamik ini dijalankan berterusan. Okey, untuk fasilitas yang ketiga adalah climatic chamber, yang mana kita akan jalankan conditioning testing. Kita akan menguji komponen yang berkaitan dengan metal. Kita akan lihat keadaan dalam, kita akan menguji komponen tersebut dalam keadaan sejuk ataupun lembap. Dan climatic chamber ini mampu mencapai sehingga 180 darjah Celsius dan suhu minimum sehingga negatif 78 darjah Celsius dalam masa 30 minit. Okey, jadi ini adalah contoh peralatan-peralatan yang kita uji menggunakan climatic chamber ini. Okey, secara saya rangkumkanlah perkhidmatan pengujian bagi komponen yang terlibat di makmal FPTL, yang mana untuk dynamic test melibatkan peralatan seperti full body harness, energy absorber, dan untuk static test kita akan menguji peralatan seperti full body harness, energy absorber, lanyard dan juga connector. Dan untuk conditioning test kita akan menguji peralatan seperti lanyard dan juga fault arrest. Okey. Okey, ini adalah untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Makmal FPTL juga ada berkongsi beberapa infografik berkaitan peralatan pencegahan jatuh ini, yang boleh menjadi bahan rujukan tuan-tuan dan puan-puan. Kiranya kita keluarkan hampir 8 edition yang telah dimasukkan di dalam Facebook NIOSH, dan tuan-tuan boleh dapatkan secara percuma di Facebook NIOSH. Okey, dan antara tajuk-tajuk yang kita dah keluarkan adalah dynamic performance test, connector, energy absorber, cara-cara memakai full body harness, static strength test, lanyard, do and don'ts of fall protection equipment, full body harness, dan juga kami telah mengeluarkan tips penjagaan full body harness ketika COVID-19 ini. Okey, ini adalah antara hasrat ataupun kita punya hala tuju makmal FPTL pada masa akan datang. Untuk yang pertama adalah untuk menjadi peneraju makmal bagi pengujian peralatan pencegahan jatuh. Yang kedua, untuk menyediakan perkhidmatan pengujian bagi komponen dan peralatan pencegahan jatuh. Dan yang ketiga, untuk menguji dan mengesahkan peralatan pencegahan jatuh yang digunakan di Malaysia melalui satu safety mark. Okey, dan matlamat utama makmal FPTL untuk to be excellent center for fall protection equipment testing and verification center in the region. Okey, ini satu kod lah, better safe than sorry. Kita nak pastikan pekerja datang kerja sihat dan selamat, balik kerja pun dengan sihat dan selamat. Jadi amat pentinglah untuk tuan-tuan dan puan-puan amalkan cara kerja yang sihat dan selamat mengikut ketetapan dan kesesuaian. Okey, sekiranya tuan-tuan ada sebarang soalan yang boleh tuan-tuan ingin tanya, dan sekiranya ada tuan-tuan ada sebarang bermain di fikiran tuan-tuan, tuan-tuan boleh terus ajukan di ruangan komen. Untuk saya sama-sama untuk kita kupas soalan tersebut, dan sekiranya tuan-tuan ada juga soalan yang lebih lanjut, boleh hubungi kami di cmc@niosh.com.my. Okey, jadi saya akan tengok sedikit komen yang ada. Okey. Daripada Nur Syahirah Ahmad Izzuddin. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi puan. Daripada Encik Yap Wen Shan.
Morning. Okey, morning. Terima kasih kerana sudi serta dalam Ostok pada hari ini. Okey, daripada Hafiz Joe. Okey, selamat pagi. Daripada Mr. Jayakumar. Selamat pagi semua. Okey, kita ada Encik Map Walid. Terbaik. Terima kasih. Okey, daripada Leon Cheng Siong. Okey, thumbs up. Okey, sambil-sambil tuan-tuan menunggu ataupun memberikan ulasan komen di ruangan komen, tuan-tuan boleh scan QR code yang berada di sebelah kiri saya, yang mana kita akan melihat ataupun daripada QR code tersebut kita akan melihat apa-apa penambahbaikan yang tuan-tuan dan puan-puan cadangkan untuk masa akan datang nanti. Sekiranya tuan-tuan ada, tuan-tuan boleh lontarkan segala cadangan dan juga penambahbaikan yang perlu kita buat. Okey. Okey, jadi saya tengok Puan Syaza Jamaluddin, terbaik. Terima kasih Puan. Okey, Encik Syazri Muhammad Slang. Encik Muhammad Fazli. Okey, terima kasih tuan. Thumbs up. Puan Ashwarya Senteran. Great session. Thank you. Okey, terima kasih puan kerana sudi bersama-sama pihak NIOSH pada pagi ini. Jadi sekiranya tuan-tuan ada maklumat lanjut, boleh hubungi kami di cmc@niosh.com.my dan saya akan kupas soalan tuan-tuan dan puan-puan semua melalui email tersebut. Dan sekiranya tak ada apa-apa persoalan lagi, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi bersama saya pada hari ini. Dan saya ucapkan semoga tuan-tuan dan puan-puan selamat sejahtera dan sentiasa sihat. Dan saya akhiri ucapan saya dengan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.